Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripadanya kita sambung dan kita teruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi Al-Hududi. Pada kata Muhasyi rahimahullah, qauluhu wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum fil karamat. Ke atas dan selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat baginda dan orang-orang yang mengikuti bagi mereka pada kemuliaan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qawluhu wa ala alihi fasala bi'ala. Musannif memfasalkan. Fasal makna menceraikan dengan kalimah ala. Jadi wa'ala. Jadi di sini dia tidak sekadar mengatafkan saja. Kalau pada matan kat tepi tu, syarah dia wa'ala alihi Muhammadinil mab'uthi bil ayatil wadihat. Kemudian musannif kata wa'ala, diulang. Maka di situ dipanggil fasal, diceraikan kerana diulang diulang haraf jar tersebut diulang balik. Diulang ala. Kalau ikutnya wa alihi saja boleh kan? Tapi diulang ala itu. Maka musannif fasala, menceraikan bi ala dengan haraf jar, diulang haraf jar ala. Kenapa? Kenapa diulang haraf jar ala itu, difasalkan? Imma sama ada raddan ala syi'ati, kerana sama ada untuk menolak menolak kepada golongan Syiah az-za'imina wuruda, yang mendakwa wuruda hadithin dalin ala adami jawazil fasli, yang mana Syiah mendakwa datang hadis yang menunjukkan di atas adami jawazil fasli, tidak boleh fasalkan, tidak boleh buat cerai antara Rasulullah dan keluarga Nabi pada menyebut selawat tu, disekalikan. Tak boleh kita fasalkan dengan ala. Apa dia? Dia kata, Syiah kata bahawa ada hadis yang mengatakan tak boleh kamu nak ceraikan antara keluarga Nabi dengan Nabi pada masalah selawat ini. Wa huwa, iaitu hadis tersebut ialah wa huwa hadithin la tafsilu baini wa baina ali. Fasala yafsilu la tafsilu baini wa baina ali bi'ala. Jangan kamu ceraikan antaraku dan antara keluargaku dengan ala. Kamu bila nak selawat, jangan ceraikan
pada lafaz salawat itu dengan datangkan ala yang baru. Dia kata ini hadis Syiah yang dakwa. Wa huwa jawab Syekh Syarqawi, wa huwa la asla lahu. Hadis itu tidak asal, tidak ada asal, makna hadis maudhu'. Hadis reka-rekaan saja. Jadi reka hadis tu tujuan apa? Tujuan untuk membenarkan mazhab mereka lah. Jadi hadis tersebut tidak sabit. Itu satu antara sebab didatangkan fasal dengan ala. Wa imma, atau pada wa imma raddan. Ataupun musannif menceraikan antara selawat ke atas Nabi dan keluarga Nabi dengan ala ini lil isyarati ila anna al hidayatal matlubah i'ta'uha lahu sallallahu al-matluba i'ta'uha lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam a'zamu min al-hidayatil matlubi i'ta'uha li ghairihi. Kerana nak mengisyaratkan kepada annal hidayah, bahawa hidayat yang dituntut diberikan kepada Nabi itu, hidayat yakni rahmat dan doa yang dituntut kita minta supaya Allah Ta'ala beri pada Nabi itu, a'zamu ni jadi khabar anna. A'zamu di sini dia jadi khabar kepada anna hidayata kan. Hidayata isim anna. Hidayah yang dituntut bagi Nabi itu lebih besar. A'zamu minal hidayatil matlubi i'ta'uha li ghairihi, daripada hidayah yang dituntut supaya diberi kepada selain Nabi. Jadi selawat yang kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, itu kan. Jadi permintaan permohonan kita kepada Allah supaya ditambah rahmat kepada Nabi itu lebih besar daripada permohonan kita minta Allah Ta'ala beri rahmat kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, para tabi'in. Jadi permohonan dan permintaan kita itu i'ta' al-hidayah kepada Nabi itu a'zamu daripada hidayah kepada selain daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Habis. Jadi didatangkan dua illah lah kenapa didatangkan dengan fasal ala. Wal muradu bil ali, yang dikendaki dengan al di sini. Yang dikendaki dengan al ini. Siapa di sini? Man tahrumu alaihi zakatu, orang yang haram ke atas mereka zakat. Haram dengan maksud mereka tak boleh makan zakat. Itu maksud ali, keluarga Nabi ni ialah orang yang haram ke atas mereka zakat. Siapakah dia? Wahum Banu Hashimin wal Muttalib, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib ibnai Abdi Manafin, yang mana kedua-dua tu anak kepada Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf. Dah. Apa ya? Kemudiannya apa nama ni? Muttalib. Muttalib itu anak Abdul Manaf kak. Jadi Muttalib dengan Hashim ni adik-beradik. Muttalib dengan Hashim ni adik-beradik. Muttalib ni bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu anak kepada Hashim. Anak pada Hashim. Hashim anak dia ada nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni toki Nabi. Abdul Muttalib anak Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibni Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Muttalib dengan Hashim ni adik-beradik. Dan Abdul Muttalib ni bukan Muttalib ni. Tapi Hashim ni, dia ini mati ketika usia muda lah. Jadi anak dia, Hashim, telah dijaga oleh adik dia ataupun saudara di Muttalib. Jadi Hashim ni, dia ada anak namanya, nama toki kita tak Muttalib apa? Syaibah. Tak, Syaibah. Jadi, anak kepada Hashim ni, Syaibah ni, dia dijaga oleh pak saudara dia, iaitu adik-beradik ayah dia. Adik-beradik ayah dia. Ayah dia Hashim, adik-beradik ayah dia Muttalib. Jadi, apabila datang bermusafir, nampak tak? Bila bermusafir, maka orang tanyalah siapa belakang dia bawa.
anak saudara dia naik unta dak, naik kenderaan, orang tanya siapa budak di belakang yang kamu bawa tu. Dia kata ni hamba akulah. Nampak tak? Supaya dia kata hamba aku. Bila begitu orang pun gelarlah kepada itu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Pada anak saudara dia. Ada sebablah dia kata begitu tu. Supaya apa nama ni, tidak kena musibah dan seumpamanya. Maka orang pun lekat panggilan kepada Tok Nabi ni, Syaibah ni, Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Apa tak? Padahal Syaibah ni, anak pada Hashim ni ialah anak saudara pada Muttalib. Tapi bila dia sebut hamba aku tu, maka lekatlah nama ni Abdul Muttalib ni, hamba kepada Muttalib. Okay. Jadi kedua-dua ini ialah Ibn Abdi Manaf. Kerana rapatnya hubungan antara dua Bani ni, Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni. Bani Hashim, Bani Muttalib ini, maka mereka inilah juga yang menolong Nabi SAW. Mereka ni rapat tolong. Antara Bani Abdi Syam dengan Bani daripada puak-puak anak beranak Abdi Manaf lain, dua orang inilah yang mana menyokong usaha dakwah Nabi. Maka bila begitu ada keistimewaan lah mereka ini. Mereka ini digelar sebagai ahli Rasulillah, ahli keluarga Nabi SAW di sisi Inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Banu Hashim dan Banu Muttalib. Wa Banu Hashimin faqat inda Malikin. Dan juga Bani Hashim saja di sisi Imam Malik. Imam Malik dia kata ahli Nabi ini ialah Banu Hashim saja. Okay. Kemudian seterusnya, radhiyallahu ta'ala anhuma, moga-moga Allah Ta'ala meredha ke atas mereka berdua, iaitu Syafi'i dan juga Malik. Habis. Jadi itu jadi anak beranak yang masyhur lah daripada Abdul Manaf ni, dia 4 orang lah. 4 orang. Hashim, lepas tu Muttalib, Naufal dengan Abdul Syam. Jadi yang kuat tentang Nabi ni ialah daripada Bani Abdi Syam dengan Bani Naufal lah. Hak ni kuat tentang Nabi ni. Adapun Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, mereka ni saling sokong Nabi. Ketika kena pulau pun Bani Hashim, Bani Muttalib ni sama-sama. Nampak? Adapun adik-beradik hak lain daripada adik-beradik Hashim hak lain, Abdul Syam dengan Naufal ni, ni memang bila Rasulullah mendakwa Nabi, mereka itu banyak menentang. Jadi perbalahan tu berlaku sebenarnya, perbalahan anak saudara je. Nampak? Anak pak saudara. Balah sama itulah perebutan yang mana berlaku kerana dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Okey, jadi murad dengan al di sini ialah man tahrumu alaihi zakah. Atau juga wal muradu bil al huna man tahrumu. Ataupun murad di sini ialah mutlaqul aqaribi, semata-mata aqarib. Mutlak kerabat Nabi secara mutlak. Kerabat Nabi secara mutlak. Walaisal muradu bihi, bukanlah yang dikehendaki dengannya atba'uhu, pengikut Nabi. Atba'uhu. Okey, orang kata dah boleh tak kita maksudkan di sini ialah pengikut Nabi. Pengikut Nabi boleh tak? Kalau tengok dalam perbincangan muqaddimah bagi kitab-kitab lain, hasyiah lain disebutlah alun Nabi ni makna kullu mu'minin taqi, ali kullu mu'minin taqi. Pengikut atau keluargaku, ahli aku ialah orang yang setiap orang mukmin yang bertakwa. Jadi makna pengikut Nabi secara umum lah. Tapi adakah di sini maksud begitu? Katanya walaisal muradu bihi atba'u. Tidak boleh kita maksudkan di sini ali dalam ayat inilah
ialah pengikut Nabi secara umum. Kenapa? Wa illa jika tidak. Maknanya kalau kita anggap ali di sini ialah atba'in Nabi, pengikut Nabi, wa illa takarrara, maka akan berulanglah. Ma'a qawlihi, berserta perkataan musannif ni, wattabi'in, orang-orang yang mengikut. Atba', kalau ali kita masukkan dengan ali Nabi itu ialah atba'in Nabi, lepas itu kan musannif sebut wattabi'in, dan orang yang mengikut mereka pengikut juga. Jadi berulang. Maka makna ali itu mesti berlainan dengan makna pengikut. Ila akhirih. Habis. Okey. Kalimah ali ni asal daripada mana? Dia akan bincang mengenai asal pula. Asal kalimah ali. Wa asluhu, dan asal kalimah ali ialah awalun. Asalnya awalun. Kajamalin, seperti kalimah jamalin. Seperti ikut mana? Ai waznan. Bukan maknan. Ada waznan wa maknan. Kalimah itu sama dari segi wazan dan makna. Tapi di sini kafaqiha wa alima. Tak. Itu sama tu, waznan wa maknan. Tapi di sini awalun kajamalin ai waznan faqat. Wazan sama. Awalun. Iaitu fa dengan ain maftuhataini. Kedua-dua bagi hatah. Apa dalil dia? Bahawa dalil ali itu awalun itu bidalili tasghirihi ala uwailun. Ala uwailin lah. Kerana dalil ditasghirkan ali itu ditasghir kepada uwailun. Jadi asal al ialah asal huruf mat itu ialah waw. Sebab bila tasghir ni kita dapat tahu asal dia. Uwailun. Itu satu pandangan. Waqila, kata satu pandangan lagi, ahlun ay wa asluhu ahlun, atau pada awalun ni. Kata satu pandangan, asal bagi ali ialah ahlun. Asal bagi kalimah ali ialah ahlun. Apa dalilnya? Bidalili tasghirihi ala uhailin, kerana ditasghirkan ali kepada uhailin. Kepada uhailin. Okey. Okey, jadi khilaf di sini. Katanya yang mengatakan asal ali itu ialah ahlun ialah Sibawai. Ini pandangan Sibawai, dan yang mengikut pada Sibawai mengatakan asal ali ialah ahlun. Adapun Al-Kisai, dia kata asal ali ialah awalun. Yang mana dia itu ain fa'il dia ialah waw. Sibawai kata ain fa'il dia ialah ha. Jadi ditasghirkan, dalilnya bahawa kalimah ali tasghirnya uhailun. Uhail. Okey. Jadi ahlun tu jelaslah ahli keluarga. Jadi awalun tu makna dengan makna raja'ah. Kerana ali ni tempat dikembalikan, orang kembali kepada keluarga kan. Jadi makna ada makna di situlah. Kedua-duanya tu khilaf pada asal kalimah ali. Kemudian kata Muhasyi, warudda hadza, dan ditolak. Hadza, pandangan mana? Pandangan yang mengata asal ali ila ahlun dengan hak. Bihtimali an yakuna, ditolak ini dengan diihtimalkan an yakuna uhailun itu tasghiru ahlin. Dia kata uhail kan, tasghir uhail ni, ihtimal uhailun ni tasghir bagi ahlin. Ahlin tasghir bagi ahlin ila uhailun. Jadi ali, macam mana boleh kata ali itu tasghir bagi dia ialah uhailun? Kerana uhailun ni tasghir kepada ahlun. Nampak? Uhailun tasghir bagi ahlun. Memang jelaslah sini ahlun.
fu'ailun, uhailun, fu'ailun. Jadi ahlun, uhailun. Kalau ali, macam mana boleh kata ali itu tasghir kepada uhai? Mari mana ha? Wa ujiba. Ini di ra' ni. Wa ujiba, dan dijawab kepada ra' tersebut. Wa ujiba bi anna a'immatal arabiyyati ma'al mawthuqi a'immah al-arabiyyah al-mawthuqah. Sifat kepada a'immah. Ujiba bi anna a'immatal arabiyyatil mawthuqa bihim, bahawa sesungguhnya para imam-imam bahasa Arab yang dipercaya dengan mereka, makna imam bahasa Arab, ulama-ulama bahasa yang orang pegang perkataan mereka, hakamu bi anna, mereka menghukumkan bi annahu tasghiru ali, bahawa uhailun itu tasghir kepada ali. Okey. Jadi jawapan kepada ihtimal yang kata, macam mana boleh awak kata ali itu tasghirnya ialah uhailun? Kerana uhailun tu tasghir kepada ahlun. Dia kata gini. Dia kata yang mengatakan bahawa tasghir ali itu uhailun tu siapa? A'immah al-Arabiyyah. Para ulama-ulama bahasa Arab yang mereka itu mawthuqa bihim, yang dipercayai, yang dipegang. Mereka itu hakamu bi annahu tasghiru ali. Mereka itu yang mengatakan uhailun itu tasghir kepada ali. Wa hadzal hukmu la yaqdimuna alaihi, atau yuqdimuna aqdama, la yuqdimuna alaihi, mereka tidak iqdam, mereka tidak mengemukakan pandangan itu, illa la yuqdimuna alaihi illa idza alimu dzalika minal arab, kecuali mereka tahu mengetahui bahawa demikian itu datang daripada orang Arab sendiri, bi qara'ina tufiduhu, dengan qarinah-qarinah yang memberi faedahkan tersebut. Jadi para ulama yang kita percaya ni, mereka la yuqdimun, mereka tidak berani nak menyatakan itu kecuali mereka tahu itu perkataan yang digunakan di kalangan orang Arab. Illa idza alimu dzalika minal Arab, kecuali mereka tahu orang Arab betul ni. Orang Arab guna dan mengatakan bahawa uhailun ialah jamak, ialah tasghir kepada ali. Lagi pula mereka itu datang dengan qara'in, dalil-dalil, bukti-bukti yang memberi faedah demikian itu. Sebab itu perkataan yang mengatakan ali itu asalnya ialah ahlun, kerana dia itu ali ditasghirkan menjadi uhailun, itu benda yang maklum di kalangan orang Arab. Jadi ra' yang mengatakan bahawa dia itu bukan jamak, bukan asalnya ahlun, itu juga ra' itu tidak kuat. Kerana apa? Kerana orang Arab sendiri, para imam-imam bahasa sendiri mengatakan bahawa tasghir kepada ali ialah uhailun. Nampak? Okey. Ala kulli hal, benda ni, khilaf bahasa ni memang berlaku, tetap berlaku lah. Cuma pentarjihan dari segi mana itu bergantung kepada para ulama. Okay. Habis. Okey. Habis pun tak habis lagi ni, ada lagi ni dia kata. Fa in qulta, kalau kamu kata, ai ala sabilil i'tirad, atas jalan i'tirad dan irad, al-istidlalu bitasghiri fihi daurun, berdalil dengan tasghir pada menyata fihi ai fi asliyati ali, pada keasalan asal kalimah ali itu, adakah dia awalun ataupun ahlun, berdalil dengan menggunakan tasghir kalimah tersebut, itu berlaku daur. Berlaku daur. Daur tu pusing. Jadi daur ni makna tarattubu syai' ala ma yatarattaba alaih, tersusunnya sesuatu atas sesuatu yang tersusun di atasnya. Kita nak guna dalil. Apa dalil A ialah B. Ada bukti A ialah adanya B. Apa bukti B ialah adanya A. Dua tu.
dipanggil daur. Okey, daur. Jadi bila begitu, ini i'rab dia kata fa in qulta al-istidlalu bit-tasghir fihi daurun. Berdalil dengan tasghir itu ada padanya daur. Jadi daur ni dia antara benda yang perkara yang menyebabkan batal, mustahil, tidak diterima dalam masalah perhujahan. Kenapa? Kok mana daur tu? Li'annal musarragh, kerana kalimah yang ditasghirkan far'ul mukabbar, ialah furu' daripada mukabbar. Kalimah yang nak ditasghir ialah cabang. Cabang makna dia itu lahir daripada kalimah yang mukabbar. Kalimah asal yang sebelum ditasghirkan, kalimah mukabbar. Wa qad yatawaqqafu, dan telah terhentinya al-ilmu bi asalati dhalikal harfi, dengan asal huruf tersebut fil mukabbar, pada kalimah yang mukabbar, ala asalatihi, di atas keaslian huruf tersebut, ala asalatihi fil musaghar, pada kalimah musaghar. Maka berlakulah daur. Kita ulang balik. Li'annal musaghar, kerana musaghar itu far'un, cabang daripada mukabbar, daripada kalimah asal yang mukabbar, yang asal yang belum ditasghirkan lah. Dan terhentinya mengetahui asal huruf tersebut pada mukabbar di atas mengetahui asal huruf tersebut pada musaghar. Okey. Tengok dia kata gini. Macam mana kita nak tahu musaghar, macam mana musaghar terhasil? Kalimah musarraf nak tasghir satu kalimah kena tengok kepada terhenti dia di atas mukabbar, kalimah asal. Mukabbar. Musaghar, kita nak tahu, nak buat kalimah mustasghir ni, kena tahu kalimah asal dia. Kitabun, baru kita boleh kutaibun. Nampak tak? Jadi kena tahu kalimah asal dia. Jadi musaghar far'un, furu' daripada mukabbar. Okey. Dan waqad yatawaqqaful ilmu, dan terhenti mengetahui asal huruf tersebut pada mukabbar dengan melihat asalnya pada musaghar. Okey. Macam mana nak tahu huruf asal pada mukabbar ni asal ataupun tidak? Sesuatu huruf pada mukabbar, kita nak tahu dia tu asal huruf tersebut ataupun huruf yang telah berlaku ibdal. Macam mana? Kita kena kembalikan kepada musaghar. Lafaz musaghar dia. Faham tak? Okey. Jadi dalam contoh ini musaghar di sini dah dia kata ni sini macam mana dia nak rak pada kalimah pada apa nama ni? Pada dari segi pendalilan itulah, pendalilan. Dia kata musaghar nak dia ini cabang daripada mukabbar. Nak tahu asal kalimah itu, kalimah yang asal ataupun kalimah yang ditukar, huruf itu huruf yang asal atau huruf yang ditukar daripada huruf lain, kena tengok musaghar. Tidakkah ini dipanggil daur? Hak ni tawaqqafu syai' ala ma yatawaqqafu alaih. Nak tahu musaghar, kena tengok mukabbar. Nak tahu betul atau tidak huruf itu huruf yang asal, kena tengok pada musaghar. Maka berlaku daur. Jadi itu i'rab dia. Fa in qulta. Maka jawab muhasyi, qultu, maka aku kata, tawaqqafu al-musaghar 'ala al-mukabbar. Tawaqqufu apa nama? Tawaqquful musaghari 'ala al-mukabbar tawaqqufu wujudin. Terhentinya musaghar itu di atas mukabbar ialah dari segi tawaqqufu wujud, dari segi terhenti, dari segi adanya. Ada tak ada? Nak ada musaghar, kena datangkan kalimah mukabbar. Jadi tawaqquf musaghar di atas mukabbar ni panggil tawaqquf wujud, daripada pihak wujud. Min jihati wujud. Nak wujud kalimah musaghar, kalimah tasghir, mesti ada kalimah mukabbar dulu.
Okey. Idh la yujadu, kerana tidak ada, tidak ada musaghar, la yujadul musaghar illa ba'da wujudil mukabbar, kecuali setelah ada kalimah mukabbar. Macam mana kita nak buat kalimah tasghir? Mesti kena buat datang kalimah mukabbar dulu, kalimah asal dia dulu, baru kita boleh buat tasghir. Tak ada kalimah asal, macam mana nak buat tasghir? Jadi nak lahirnya, nak adanya musaghar, kena ada mukabbar. Jadi tawakuf al-musaghar 'ala al-mukabbar min haitsul wujud. Wa tawakkufu al-mukabbari 'ala al-musaghari tawakkufu ilmin. Adapun terhentinya mukabbar di atas musaghar itu ialah tawakkufu ilmin, iaitu tawakuf terhenti dari segi nak mengetahui, nak tahu, yakni nak tahu asal. Jadi adapun mukabbar terhenti dia di atas musaghar tu, tawakuf dia terhenti itu dari segi aspek ilmin, ialah dari segi aspek pengetahuan, nak tahu. Nak tahu apa? Tengok. Idh la tu'lamu asalatul harfi fil awwali illa ba'da ma'rifatiha fil thani. Kerana tidak diketahui asal huruf pada yang pertama. Pada yang pertama mana? Pada mukabbar. Yang pertama ni kena kepada fil awwali ay fil mukabbar. Tidak diketahui asal huruf pada mukabbar illa ba'da ma'rifatiha fil thani, kecuali kita tahu asal huruf itu pada yang musaghar, fil thani ay fil musaghar. Nak tahu huruf tu asal atau tidak pada kalimah mukabbar, kena tengok kepada kalimah musaghar, kalimah yang telah ditasghirkan. Jadi tawakkuful mukabbar 'ala al-musaghar dari segi tawakkufu ilmi. Maka ini aspek ilmu, ini aspek wujud. Maka dia kata falam tattahid jihatut tawakkufi, maka tidak sama pihak terhenti, pihak perkaitan, pihak terhenti. Tawakuf tu. Nak tahu sesuatu pada sesuatu tu, tawakufnya itu lain. Hak ni tawakuf min haitsul wujud, ni tawakuf min hasil ilmi. Maka tidak sama. Nampak? Tidak sama. Jadi tidak berlaku daur. Daur ni idza tahadal jihah. Kalau pihak sama. Dari segi contoh. Anak, ayah, ibu melahirkan anak. Anak melahirkan ibu. Tu baru sama pihak. Sebab ibu melahirkan anak itu dari segi dia jadi illah atau jadi sebab. Sebab kepada wujud anak. Dan wujud anak menjadi sebab kepada wujud ibu. Makna dua-dua dari segi asbabil wujud. Atau kita kata illah. Maka di situ ittihadul jihah. Jihad yang sama. Baru berlaku daur. Adapun hak ni aspek yang berbeza. Ini aspek wujud. Ini aspek ilmi. Orang tak panggil daur. Kenapa? Li'annal jihah munfakkah. Kerana jihah itu tercerai. Al-jihah munfakkah. Jihah yang berbeza. Ini aspek daur. Ini aspek ilmu. Nampak? Jadi penting ni. Ini masuk dalam sebahagian daripada perbincangan ilmu mantik dah ni. Nampak tak? Jadi bila jihah munfakkah, tidak dipanggil daur. Tak berlaku daur lah. Okey. Jadi kita mengaji pengajian ni makna biar bukan sekadar kita nak tahu ataupun nak tu, biar kita betul-betul faham. Betul-betul faham. Kadang-kadang pengajian sifat 20 ni ada yang semata-mata dia ulang-ulang. Makna jadi macam burung kakak tua lah. Burung kakak tua. Dia ulang je apa yang dia belajar atau apa yang dia dapat daripada guru tanpa dia faham apa maksud perkataan tu. Tanpa dia dapat analisis. Sebab tu kadang-kadang bila kita tak lihat analisis ni jadi semakin celaru. Mungkin kita boleh rasa kita tahu, tapi tahu kita tu sekadar maklumat. Kamathalil himari yahmilu asfara. Nampak? Quran ibarat gitulah. Tapi maklumat tersebut adalah faedah. Kurang-kurangnya dia dapat mengetahui akidah yang benar mengikut perjalanan ahli sunnah wal jemaah. Cumanya dari segi kemampuan itu, makna sekadar dia mendoktrinkan apa yang dia tahu dan dia ajar pada orang lain, pendoktrinan dengan maksud dia hanya talqinkan balik apa yang dia tahu. Sebab itu kadang-kadang kalimah yang
daur tasasul ini, biar kita faham betul-betul kok mana jihad durnya, kok mana aspek istihalah berlakunya itu. Okey. Maka bila begitu lam tattahid jihatu at-tawaqqufi. Tidak samalah jihad tawakuf. Bila tidak sama, orang tak panggil do. Do boleh juga panggil do, tapi bukan hak do mustahil lah. Nak kata do tu bukan do hak yang makna yang apa ni? Yang ternafi tu. Ataupun kalau do yang dimaksudkan pada istilah, dia bukan daur. Kalau lurah saja pun orang panggil. Okey, habis. Wa sahbihi, dan kepada para sahabat baginda. Wa sahbihi. Kemudian dan para sahabat Nabi. Sahbihi. Sahbun itu ismu jam'in. Dia itu isim jamak. Isim jamak bagi sahibin. Fa'ilin. Isim fa'il. Sahib. Jadi sahbun ialah isim jamak kepada sahib. Sahib bermakna as-sahabi, iaitu orang sahabat Nabi lah. La jam'un lahu. Sahbun ni bukan jamak kepada sahib. Ini pun biasa dalam hasyiah kita jumpa. Sahbun bukan jamak kepada sahib, tapi dia isim jamak. Ada beza tu. Nampak tak? Ada beza. Jamak ni yang betul-betul ikut kaedah jamak dia. Dia jamak ni yang betul-betul ikut kaedah jamak, dan dia ada apa ni, qanun dia. Dia ada acuan dia. Adapun isim jamak itu tidak. Isim jamak ni kadang-kadang dia tidak kekal huruf asal dia. Dia tidak kekal huruf asal dia. La jam'un lahu. Dia bukan jamak kepada sahib. Kenapa? Li'anna fa'lan. Kerana fa'lan la yakunu jam'an li fa'ilin qiyasan muttaridan. Qiyasan muttaridan. Sebagai qiyas yang muttarid ni, qiyas yang kita panggil qiyas yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa bahasa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muttarid ni makna qiyas yang selama-lamanya. Muttarid ni qiyas yang bertepatan. Tak datang. Ada istilah yang lebih tepat bagi muttarid ni. Allah. Qiyas yang kita kata qiyas yang selama-lamanya lah. Sebegitu, sentiasa sebegitu. Dia ada istilah tu, cuma mana tak mari tu. Muttarid ni makna yang sentiasa sebegitu. Yang statik. Boleh kot. Tapi rasanya ada satu istilah lagi. Kalau ada sahabat-sahabat terlintas ataupun tahu, tolong tulis. Muttarid ni. Jadi kata dia, kenapa fa'lan, kalimah wazan fa'lan macam sahbin kan, wa sahbihi, sahbun ini, fa'lan ini la yakunu jam'an li fa'ilin. Dia tak boleh nak dikira jamak kepada fa'il. Tak boleh jamak sebab apa? Huruf tu hilang dah, alif tu hilang dah pada sahib itu. Jadi sahbun. Qiyasan muttaridan akan sebagai qiyas yang ittirab selama-lamanya. Yang statik selama-lamanya, tidak. Kenapa? Li'annahu laisa min abniyatil jumu'. Kerana sahbun ini bukan daripada bina kalimah jamak. Dia bukan daripada binaan kalimah jamak. Dia bukan daripada wazan-wazan jamak. Bal min abniyatil masadiri tak? Rasa masadiri wal mufradat ni. Ada ra tak? Cuba tengok nuskah. Bal hiya min abniyatil masadiri wal mufradat. Cuba tengok nuskah yang ada. Rasanya gugur ra ni. Bahkan sahbun, fa'lun itu daripada binaan masdar dan juga kalimah mufrad. Fa'lun pada kebiasaannya, kiasan dan ghalibnya, dia ialah binaan kalimah masdar dan juga kalimah mufrad. Dia bukan binaan kalimah jumuk, bukan binaan kalimah jamak.
Okay. Cek sini masadir rasanya ada gugur ra tu. Kadakhmin contoh. Kadakhmin besar. Dakhmin wa dikhamin. Dakhmun dia punya jamaknya dikham. Ka khasmin wa khisamin. Khasmun jamak dia ialah khisam. Jadi kalau fa'lun jamak dia fi'alun. Dakhmun jamak dia dikhamun. Khasmun jamaknya khisamun. Sekarang ni macam mana kita kata sahbun itu jamak pada sahib? Tak kena sangatlah tu. Sebab tu dia kata sahbun itu bukan jamak, dia isim jamak. Okay. Jadi wa qiyasu jam'i sahibin. Kalau kita nak kiaskan, kias jamak kepada sahibin. Jamak sahib ialah suhab. Kiasannya ialah suhab. Ada ra ada jadi ra ada tu tak apalah. Comellah nuskah tu. Dia patutnya ada ra. Kalau fa'il jamak dia, jamak yang ikut qiyas lah ialah suhab. Sahib suhab bi dhammis sad wa tasydidil ha. Sad bagi depan, ha bertasydid dan bagi atas. Suhab. Ka'adhilin wa uzzal. Adhilin orang yang mencela. Ya adhili, wahai orang yang mencela. Jamak adhil lah uzzal. Fu'al. Okey. Jadi itu baru kiasan kalau jamak kepada sahib. Sebab itu kita tak boleh nak kata sahbun itu jamak sahib. Bukan. Dia isim jamak. Dia isim jamak. Wa huwa lughatan. Okey, selesai situ. Sekarang ni apa makna sahib? Wa huwa lughatan, dan sahib itu pada bahasa ialah man bainaka wa bainahu mudakhalah. Orang yang di antara engkau dan di antaranya ada mudakhalah, boleh bermasuk-masukkan. Boleh bermasuk-masukkan, bahasa kita pun sebut boleh masuk. Boleh masuk. Kalau dekat apa ni bahasa Pantai Timur ni, kita senang. Awak boleh masuk tak dengan dia? Boleh masuk mana? Boleh geng tak? Boleh kawan tak? Sahib ni maknanya orang yang boleh kita pergi mari. Sahabat tu kita boleh pergi mari, kita boleh kenal tak? Jadi ada di antara engkau dan mudakhalah. Itu pada bahasa. Wastilahan, pada istilah pula, at-tabi'u li ghairihi. Pada bahasa sahib itu apa sahib? Sahib itu ialah tabi' li ghairihi, orang yang mengikut orang lain, al-akhidhu bi madhhabihi, yang mengambil, yang mengikut mazhabnya. Itu makna pada istilah. Orang panggil contoh ke ashabi Syafi'i, seperti ashabi Syafi'i. Sahabat Syafi'i apa maksud? Pengikut mazhab Syafi'i. Orang yang mengikut dan mengambil mazhab Syafi'i. Itu makna pada istilah sahib itu. Jadi di sini apa maksudnya? Wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan dengan sahib di sini ialah sahabi, yang bersahabat dengan Nabi. Kama marra, sebagaimana yang telah lalu. Siapa itu sahabi? Wa huwa man ijtama'a, orang yang berhimpun bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, hal keadaannya beriman dengan Nabi. Mukminan bihi. Walam yumayyiz, dan walam yumayyiz ijtima'an muta'arifan bi an yakuna fil ardi bi jismihi, dan tidak dibezakan, tidak ataupun tidak dibezakan dia. Dia tidak membezakan ijtima'an. Orang berhimpun tu tidak membezakan sama ada berhimpun muta'arifan, akan sebagai perhimpunan yang ma'ruf, perhimpunan yang berlaku kebiasaan. Muta'arifan ni yang biasa. Macam mana perhimpunan yang biasa? Bi an yakuna fil ard, dengan bahawa berhimpun dia di bumi. Bi jismihi, dengan jisimnya, dengan badannya. Tak mestilah. Tidak dibezakan.
tidak dibezakan antara berhimpun yang biasa ataupun yang tidak biasa, sama je. Khilafan, ini menyalahi lishtiratil malikiyah, menyalahi bagi syarat yang dibuat oleh ulama mazhab Maliki, bishtiratil malikiyah wujudat tamyiz. Walau lam yumayyiz. Ana salah tinggal tadi. Salah tadi. Ana terlupa salah baca tadi Mu'minan bihi walau lam yumayyiz. Habis itu bukan yumayyiz ijtima'an. Walau lam yumayyiz. Silap tadi lupa ambil dia. Walau lam yumayyiz, walaupun orang berjumpa itu tidak mumayyiz. Orang yang berjumpa dengan Nabi itu, berhimpun dengan Nabi itu, lam yumayyiz. Walau, ghayahnya orang itu dikira sahabat. Walau, ini ghayah. Walau lam yumayyiz, walaupun orang yang bertemu dengan Nabi itu belum mumayyiz lagi. Tak kira lah. Budak lagi, kecil. Sahabat dah, sahabat tapi berhimpun tu ijtima'an muta'arifan, akan sebagai perhimpunan. Baru betul. Akan sebagai perhimpunan yang ma'ruf bi an yakuna fil ard, dengan bahawa berhimpunnya di bumi, bijismihi, dengan jasadnya. Nampak? Jadi isu khilaf ni bukan pada masalah berhimpun tadi, sebab tak perasan, kita tak baca walau lam yumayyiz, ghayah tu. Jadi kembali balik, kita ambil balik apa itu sahabi. Wa huwa man ijtama'a bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, hal keadaannya beriman dengan Nabi, walau lam yumayyiz, walaupun orang itu tidak mumayyiz. Budak kecil lagi, baru beranak lagi, merah-merah lagi sekali pun. Berhimpun tu ijtima'an. Man ijtama'a ay ijtama'a ijtima'an. Tak, maf'ul mutlaq tu. Akan sebagai perhimpunan muta'arifan, yang ma'ruf. Yang perhimpunan yang ma'ruf, maknanya yang diketahui. Bukan perhimpunan pelik-pelik jumpa dalam mimpi ke, tak. Bi'an, bagaimana bi'an yakuna fil ard, dengan bahawa ni surah taswir bagi ijtima'an muta'arifan ni. Bi an yakuna fil ard, bahawa berhimpun tu di bumi. Bijismihi, dengan jisimnya, dengan badan. Bukan sekadar berjumpa dengan ruh atau dalam mimpi. Okey, habis. Jelas jadi tadi silap tadi tu. Sebab kita tak terbaca ni walau lam yumayyiz. Khilafan lishtiratil malikiyah. Ini menyalahi bagi pensyaratan ulama Malikiyah wujudat tamyiz, adanya tamyiz. Jadi ulama Malikiyah kata, nak kira sahabat itu, orang itu mesti mumayyiz. Budak tak apa, tapi budak mumayyiz dah, baru dikira sahabat. Malikiyah disyaratkan begitu. Khilafan lishtiratil Malikiyah wujudat tamyiz wa adami wa khilafan li adam ishtirati li'adam ishtiratihim an yakuna al-ijtima'u muta'arifan, dan khilaf juga dengan tidak mensyaratkan mereka bahawa berhimpun tu muta'arif, berhimpun yang diketahui, yang ma'ruf. Okey. Jadi Malikiyah pun dalam masalah yang adakah disyaratkan ijtima' muta'arif, ijtima' yang diketahui, adakah ijtima' yang maknanya yang pada kebiasaan, yang lazim, yang menjadi kebiasaan? Tak disyaratkan. Maknanya kalau berhimpun di langit sekalipun dikira sahabat dah. Nampak tak? Berhimpun di langit pun dikira sahabat dah. Ghayah itu maknanya walau lam yamut ala dhalika. Walaupun orang itu tidak mati di atas demikian, di atas iman. Makna orang itu dikira sahabat juga walaupun tidak mati di atas iman. Ini selesai sini khilaf itu. Jadi Syekh Muhasyi kita kata, orang itu dikira sahabat walau lam yamut ala dhalika, walaupun tidak mati dalam keadaan beriman. Okey. Jadi pada berimannya itu dia sahabat lah, tapi
Adakah berkekalan? Tidak. Ni datang. Wa amma qawlu ba'dihim. Adapun perkataan sebahagian ulama, wa mata 'alal Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi dan dia mati dalam keadaan Islam, bertemu dengan Nabi hal keadaan dia beriman dan mati di atas Islam itu, fahuwa syarutun lidawami suhbati. Itu syarat untuk berterusan dikira sahabat. Itu syarat dia tu berterusan dikira sahabat. Bukan dia itu sahabat atau tidak. Kalau dia beriman dengan Nabi ketika itu, maka dia sahabat lah. Lepas tu dia mati dalam keadaan kufur. Hak tu habis sahabat dia. Nampak tak? Jadi sebab itu dia kata walau lam yamut ala dhalik, walaupun dia tidak mati dalam keadaan beriman dengan Islam. Bukan mati dalam keadaan Islam, wal-iyazbillah. Jadi perkataan sebahagian ulama yang mensyaratkan pada ta'rif sahabat itu wa ma ta'alal Islam ni, itu syaratum lidawami suhbah, syarat bagi berterusan dikira sebagai sahabat. Ai likaunihi yusamma sahabiyan, kerana keadaan dia itu dinamakan sahabiyan ba'dal mauti, lepas daripada mati. La li asliha, bukan kerana asal dia itu. Kalau dah ada perjumpaan dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, maka dia kira sahabat lah. Tapi sahabat yang tidak berkekalan, murtad lepas pada itu. Wal'iyazubillah. Wa illa, kenapa muhasyi kita mengatakan bahawa syarat wa ma ta'alal Islam tu, syarat wa ma ta'alal Islam tu tak patut letak dalam takrif sahabat. Wa illa, kalau tidak, lam yatahaqqaq hadzal wasfu li ahadin fi hayatihi. Maka jika tidak, maka tidak akan betullah sifat ini, tidak akan kenalah sifat ini bagi seseorang pun ketika masih hidupnya. Okey. Masa seorang tu masih hidup, Saidina apa-apalah sahabat Nabi tak? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, masa masih hidup, boleh panggil sahabat tak? Kalau ikut kepada yang meletakkan syarat sahabat itu wa mata ala islami, kalau masih dia hidup tak boleh nak kata sahabat lagi. Sehinggalah lepas dia mati baru tahu dia mati atas Islam atau tidak. Maka itu takrif itu tidak tepat. Sebab itu Imam Syarqawi kata tak perlu letak pun wa mata ala Islam. Sebab kalau kita nak menentukan, nak meletakkan takrif itu, sahabat yang beriman dengan Nabi dah mati di atasnya, di atas keimanan, maka nak tahu orang tu sahabat tak sahabat, kena tunggu sampai mati. Nampak tak? Padahal masih hidup pun mereka telah masih hidup, belum mati lagi, telah diiktiraf sahabat. Sebab itu dia kata, syarat mati di atas Islam tu bukan syarat dia itu sahabat, tapi syarat dia itu berkekalan suhbah. Nampak? Kuat juga ni. Maknanya dia punya hujah ni kuat. Maka wala yusafu bihal murtaddu, maka tidak disifatkan dengannya al-murtaddu indal malikiyah, di sisi malikiyah. Tidak disifatkan dengan suhbah. Tidak disifatkan dengan suhbah di sisi malikiyah. Kenapa? Li'anna riddata, kerana riddah itu ahbatatha, akan menghapuskan kesahabian itu. Murtad je seorang sahabat, dia akan menghapuskan darjat kesahabat tu, kesahabatan tu. Darjat sahabat Nabi tu jadi hapus. Kabaqiyati a'malihi, seperti baki-baki amalan yang lain. Orang yang murtadkan amalan dia tu akan waman yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum. Orang yang habis hilang binasa amalan dia. Jadi termasuklah amalan itu ialah suhbah itu sendiri. Kerana suhbah itu satu darjat yang besar. Maka bila amalan orang murtad ini terhapus, suhbah terhapus juga. Ka baqiyati a'malihi. Bila begitu, fa idza 'ada ilal islami, bila seorang itu, sahabat itu, dia murtad, dia kembali kepada Islam pula. Lepas dia murtad, akhirnya sebelum dia mati, dia kembali Islam contohnya. La ta'udu lahu, takkan kembali suhbah kepadanya. Jadi di sisi Malikiyah dia kata, Malikiyah syadid bab ni.
Ulama Malikiyah syadid. Maknanya kalau sahabat itu dia Islam, lepas tu dia murtad, lepas tu dia masuk Islam balik, dia tidak akan dapat gelaran sahabat dah. La ta'udu lahu, la ta'udu suhbatu lahu, kepada orang tadi. Kama annahu yajibu alaihi qada'u baqiyatil a'mal, sebagaimana wajib ke atasnya mengqadakkan amalan-amalannya hak baki. Itu di sisi Malikiyah. Wa inda Syafi'iyyati, di sisi ulama Syafi'iyah, yusafu biha. Kalau seorang sahabat tu murtad tapi kembali Islam balik, dia masih disifatkan dengan suhbah. Suhbah itu dengan apa? Bi'tibari makana, dengan mengikut apa yang telah lalu. Wa idza ada ilal Islam, kalau dia kembali pada Islam, ta'udu lahu, kembali darjat sahabat itu. Ta'udu ay ta'udu suhbatu lahu mujarradatan. Hal keadaan suhbah itu mujarradatan anis thawab. Orang itu sahabat ni beriman dengan Nabi, tiba-tiba murtad. Kemudian masuk Islam balik, kembali pada Islam. Dia masih mendapat title sahabat tapi hilang pahala-pahala hak sahabat tu. Kembali title sahabat itu tetapi tanpa pahala dan kedudukan sahabat yang sebagaimana awal itu. Mujarradatan anis thawab. Hal keadaannya sunyi daripada pahala, ka baqiyati a'malihi, seperti mana baki amalan dia. Amalan-amalan dulu kan. Amalan-amalan hak buat dulu, masih Islam dululah. Kena qada belaka? Tak kena qada macam Malikiyah kata. Tetapi amalan dulu tu habitat a'maluhum. Hapus amalan ni. Kalau semayang, kata 10 tahun ni semayang, kena qada ke semayang tu? Tak kena qada. Tapi pahala 10 tahun orang semayang tu tak ada apa-apa. Sia-sia. Maka fala yajibu alaihi qada'uha, maka tidak wajib atasnya qadanya. Qada tak wajib dah tapi pahala hilang. Habis wa atfus sahbi 'alal ali asyamili li ba'dihim, dan mengatafkan sahabat di atas ali kepada keluarga Nabi dan para sahabat. Mengatafkan sahabat di atas keluarga itu asyamili li ba'dihim, padahal keluarga Nabi itu mengandungi sebahagian daripada sahabat Nabi. Kenapa? Litashmula, supaya as-salatu merangkumi oleh semayang, oleh selawat itu baki daripada sahabat allazina laisu bi ali, yang mana sahabat-sahabat yang bukan ahli keluarga Nabi. Sebab itulah diataf sahabat daripada ahli. Sebab apa? Ahli keluarga itu ada di kalangan sahabat dah, tapi ada sahabat yang bukan ahli keluarga, maka didatangkan kalimah sahbi. Lianna baina sahbi wal ali umuman, isim anna lianna ni umuman khususan wajhiyan, kerana antara kalimah sahbi dengan ali alaqah dia umum khusus wajhi. Ini pun kita pernah bincang dululah. Umum khusus wajhi, apa dia? Alaqah dia sahabat, sahbun dengan ali. Bukan semua sahabat Nabi itu keluarga Nabi. Bukan semua keluarga Nabi itu sahabat Nabi. Tapi dia berhimpun sini. Mana? Sahabat Nabi yang juga keluarga Nabi. Ni alaqah umum khusus wajhi. Qauluhu wattabi'in wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar tu sajalah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.